like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 iaitu tajuk 8.1.2 tekanan dalam bendalih bagi prinsip Bernoulli. Jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita nak menjelaskan perkaitan halaju bendalih dengan tekanan, dan yang kedua, kita nak berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Okey, mari kita lihat aeroplan pula. Tengok aeroplan ni. Ya Allah, rindunya. Bilalah COVID habis, tak sabar nak travel, kan? Okey, tadi kita dah tengok kapal terbang. Cikgu ada soalan untuk awak. Bagaimanakah kapal terbang boleh terbang? Macam mana dia boleh terbang? Dah lah kalau naik kapal terbang tu kan, masuk awak lagi, masuk ramai lagi pesenja yang lain, masuk pramugari, pilot, luggage kan. Dah lah berat semua tu. Lepas tu dia boleh terbang pula kan. Macam mana awak rasa kapal terbang dia boleh terbang? Kalau contoh anak awak tanya, Mama, Papa, kenapa, macam mana kapal terbang boleh terbang? Awak nak jawab apa? Kena belajar. Okey, jom kita tengok. So kalau awak tengok gambar kapal terbang ni, dia ada mirip-mirip dengan burung kan. Sebenarnya burung ni adalah ciptaan Allah kan. So sebab tu bila manusia nak nak buat satu benda yang terbang juga, dia akan tengoklah contoh yang boleh terbang. Alright. So nampak tak ada sayap, muka dia macam lonjong-lonjong sikit kan. Nampak tak? Ini adalah contoh. Okey, so sebenarnya kapal terbang boleh terbang. Boleh jawab kat ni skema kan, boleh bagi tahu kat anak awak. So boleh jawapannya adalah kerana dia mempunyai enjin jet yang berkuasa tinggi dan dia berbentuk aerodinamik untuk mengurangkan rintangan angin, dan dia juga diperbuat daripada bahan duralumin yang ringan dan kuat. Duralumin ni diperbuat pada aluminium. Kita tahu aluminium adalah logam yang paling ringan. So bila kita aluminium ringan tapi dia tak kuat, so kita tambah logam lain untuk jadi duralumin. Ini adalah alloy. So dia lebih ringan dan dia adalah kuat. Alright. So lagi satu, dia mempunyai sayap yang berbentuk aerofoil yang boleh menghasilkan daya angkat. Alright. So kita ada 4. So hari ni kita hanya nak tengok apa? Okey, kita nak tengok pasal sayap. Alright, kita nak belajar pasal sayap. Alright, tapi kalau kita tengok gambar yang bawah ni, kalau awak nak tanya kan, minyak dia kat mana cikgu? Tu yang kat oren tu semua adalah minyak dia. Okey, so jom kita fokus kepada sayap yang berbentuk aerofoil. Okey, sebenarnya sayap kapal terbang tadi ada kaitan dengan formula tekanan bendalih daripada Bernoulli yang menyatakan bahawa bendalih yang bergerak dengan hal laju yang tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Okey, kalau tak faham kita tengok yang ni. Okey, so ini adalah Bernoulli. Okey, kalau dari segi Bernoulli kata hal laju tinggi, tekanan rendah. Kalau hal laju rendah, tekanan tinggi. Maknanya dia vice versa. Tinggi, rendah, rendah, tinggi. Alright. So, perbezaan tekanan, ingatkan kita tengah cerita pasal tekanan bendalih, okey? So, perbezaan tekanan ini akan menghasilkan daya. So, daya ni dia akan bertindak dari tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Alright, macam orang kaya pergi kepada orang miskin kan. Tinggi ke rendah. Alright, so kita akan tengok contoh kejap lagi. Jom. Okey, mari kita lihat macam mana sayap kapal terbang boleh membantu kapal terbang untuk terbang.
So, sebenarnya bila kapal terbang ni terbang, dia mesti akan ada aliran udara pada sayap kapal terbang kan. Bahagian atas, bahagian bawah. Contoh macam unit motor kan. Mesti akan ada angin, kena kat tangan, kat kaki. Sama macam ni. Maknanya bila kapal terbang, mesti ada aliran udara, betul tak? Mesti akan kena sayap, bahagian atas sayap, bahagian bawah, bahagian ekor. Tapi sekarang cikgu tengah fokus bahagian sayap. Alright, so kalau you perasan, dia kapal terbang ni, dia nampak tak design dia? Sebenarnya desain sayap kapal terbang ni adalah berbentuk aerofoil dan dia mempunyai sudut serang. Okey, kejap lagi cikgu tunjuk. Dan untuk apa? Untuk menghasilkan daya angkat. Alright. So, kalau perasan ini adalah gambar burung versus sayap aerofoil kapal terbang. Okey, nampak tak? Bentuk dia ada atas ke bawah flat. Okey, jom kita tengok. Okey, mari kita lihat gambar ni yang mana nampak udara lebih laju. Okey, ini adalah gambar sayap aerofoil dengan udara, aliran udara. Cuba tengok antara bahagian atas sayap dengan bahagian bawah sayap, yang mana yang nampak udara tu laju sangat? Yes, iaitu bahagian atas. So, aliran udara laju, dia akan menghasilkan tekanan rendah. Ini adalah mengikut prinsip Bernoulli. So, dia adalah vice versa. Okay? So, bahagian bawah sayap pula, udara dia slow je tapi dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi. So sebenarnya perbezaan tekanan ini akan menghasilkan daya angkat. Tapi sebelum tu awak kena ingat, dia akan bergerak daripada mana? Yes, dia akan bergerak dari tekanan tinggi pergi ke tekanan rendah. Maknanya dia akan menghasilkan daya angkat kan? Daya angkat untuk mengangkat kapal terbang ke atas. Faham tak sampai sini? Okey, kalau tengok dekat gambar ni, okey. Kan awak tahu kalau yang bahagian atas curve ni, bila dia buat aerofoil macam ni kan, bila atas tu curve, sebenarnya dia udara yang ke atas ni akan jadi lagi laju. So bila dia laju, bila curve tu dia akan laju, udara laju, so tekanan dia rendah. Okey, yang bawah pula sebab dia flat, tekanan dia udara dia perlahan tapi dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Okey, kita dah tengok tadi dia akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sebab tu dia boleh menghasilkan daya angkat. Alright, ingat daya tu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Alright, sekarang ni apa jadi kalau kita naikkan sudut serang? Apa itu sudut serang? So, ini adalah sudut serang. Apa jadi kalau kita naikkan dia punya sudut serang? Kita naik kan. Apa jadi? So, sebenarnya bila you naikkan sudut serang, apa berlaku dengan udara? Yes, aliran udara akan jadi lebih laju. So, bila aliran udara lebih laju, tekanan dekat situ akan jadi makin rendah. So, dekat bawah sama kan. So, udara masih perlahan, tekanan tinggi. Cikgu dah kata, dia akan bergerak dari tekanan mana? Tinggi ke rendah. So, sebenarnya, bila you angkat sudut serang ni, perbezaan tekanan ini akan jadi lebih besar. So, daya angkat akan lebih besar terhasil. Nampak tak? Maknanya, bila dia nak naik, dia nak take off, dia akan make sure dia punya sudut serang tu ditambah. Alright? Senang kan untuk sayap kapal terbang? Maknanya sayap kapal terbang juga memainkan peranan sangat penting untuk mengangkat kapal terbang. Ataupun untuk make sure kapal terbang boleh terbang. Okey? Okey, mari kita pergi ke darat pula. Cikgu ada apa ni? Yes, cikgu ada kereta F1. Soalan cikgu, mengapakah kereta F1 mempunyai spoiler yang tinggi? Mana spoiler tu? Ni adalah spoiler. Bagi siapa yang tak kenal spoiler, ni adalah spoiler. So, kenapa engineer design spoiler dia macam curve kan? Nampak tak? Dia curve dan dia tinggi daripada kereta F1 sendiri. Mesti ada reason kenapa. Okey, kalau kita tengok dari gambar warna biru ni, okey, perasan tak dia punya spoiler ni dia macam bentuk aerofoil. Kan? Dia ada bentuk aerofoil tapi aerofoil yang terbalik. Betul tak? So, kalau cikgu zoom, dia akan jadi macam ni. So, kalau kita tengok, dia ada bahagian curve kan, bahagian bawah. Kita tahu kalau bahagian curve, udara dekat bahagian curve lebih laju. So, curve ni melengkung. Okay? So, tempat yang melengkung, curve ni, udara dia lebih laju. So, dia akan menghasilkan tekanan yang rendah. Okey, bahagian atas pula, dia flat. Alright, bila dia flat, aliran udara dekat sini perlahan. So, bila dia perlahan, tekanan dia tinggi. Kenapa? Sebab ini adalah mengikut prinsip Bernoulli yang vice versa tadi kan, pasal udara dengan tekanan kan. So, sebenarnya perbezaan tekanan ini, dia akan menghasilkan daya. So, tapi daya ni sebab dia terbalik kan daripada yang kapal terbang tadi. So, daya ni pula, dia akan menekan ke bawah. Kalau kapal terbang, dia akan daya mengangkat kan. Sebab dia ikut bentuk aerofoil tu. Alright, sekarang aerofoil awak terbalik. So, sebab tu kita panggil dia reverse aerofoil atau aerofoil songsang. Kenapa dia menekan ke bawah? Kerana dia akan bergerak, daya akan bergerak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah.
Boleh tak sampai sini? Kerana apa? Bagus. Kerana dia boleh menstabilkan kereta yang bergerak sangat laju. Kan awak tahu F1 kan sangat laju kan. So tak adalah kereta tu terbang. Sebab dia akan menghasilkan daya untuk dia tahan kereta. Untuk dia menekan kereta tu. Faham tak? So senang je kan tajuk spoiler ni. Jom kita sambung. Okey, sebenarnya saintis ni dia boleh juga nak kaji pasal prinsip Bernoulli dalam makmal sahaja tau. So dia menggunakan tube venturi. Okey, tube venturi adalah alat radas yang digunakan untuk menunjukkan perbezaan hal laju dan tekanan. Okey, contoh okey, cikgu ada ABC, cikgu tutup. Kan apa yang berlaku? Semua tekanan sama. Ini sama macam prinsip Pascal tadi kan. So kalau yang kedua pula, cikgu ada ABC, lepas tu cikgu buka yang tube kat ujung tu. Awak rasa apa jadi? Yes, air akan bergerak dari A ke C. Kan kalau ikut logik dia akan bergerak keluar kan. So kerana apa? Kerana air dari tekanan tinggi yang A tu dia akan bergerak ke tekanan rendah C. Boleh? Okey, sekarang ni ini adalah tube venturi. Alright, yang ni yang boleh menentukan boleh menunjukkan perbezaan hal laju dengan tekanan. Alright, contoh cikgu ada A, B, C. Apa beza A, B dan C? Kalau awak perasan tengok bawah dulu. Kalau yang A, bawah ni besar, tube dia besar. Kalau yang B, tube dia kecil, sempit. Alright. Kalau awak tengok antara A, B, C, paras air yang atas tu. A paling tinggi, B paling rendah, C tengah-tengah. Kenapa dekat tempat sempit, paras air dia sikit je? Jom kita tengok, okey. So, kalau you pergi dekat Petronas, okey, contoh kan, pergi toilet kan. Perasan tak, kalau pipe tu kecil kan? Pipe kecil dengan pipe besar, yang mana yang air laju sampai sakit? Yes, yang kecil. So, air yang kecil ni, kan, kalau tube tu kecil, kalau tube tu sempit, kan, air dia akan jadi lebih laju. Tapi kalau tube tu besar, air dia akan jadi lebih perlahan atau slow. Alright, so kalau kita tengok balik konsep ni, kita sambung compare dengan yang A tadi. Kalau yang A, air dia slow ke laju kalau dia besar? Yes, air dia slow. Bila air slow, tekanan tinggi. So nampak tak? Bila hal laju rendah, tekanan tinggi. Sebab tu dekat paras air A, dia paling tinggi. Tekanan dia tinggi. Okey, kalau dekat B pula. Dekat B, dia sempit ke dia besar tube dia? Yes, dia sempit. Bila sempit, air dia akan jadi laju. Bila air laju, tekanan akan jadi rendah. So, nampak ni, bila air laju sebab dia sempit, kawasan tu sempit, tekanan dia akan rendah. Boleh tak sampai sini? Bila tekanan rendah, sebab tu paras air B paling rendah. Okey? So ini adalah aplikasi dalam makmal. Bukan aplikasi, ini adalah radas yang digunakan untuk nak tengok pasal hal laju dengan tekanan dalam makmal. Alright? Okey, inilah contoh paling senang. Alright, awak tengok ni, awak ada kertas, awak tiup dekat bahagian atas kertas. Okey, kalau ikut awak tiup bahagian atas kertas, maknanya dekat bahagian atas tu udara lebih yes, udara lebih laju. Bila udara lebih laju, tekanan lebih rendah. Okey, dekat bawah pula, disebabkan awak tak tiup kat bawah, so udara kat situ perlahan, tekanan dia tinggi. Sebab tu dia akan menolak kertas ke atas. Kerana apa? Kerana daya ni akan bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Senang kan sampai sini? Okey, next kita pergi masuk bawah tanah pula. Sekarang cikgu ada train. Laju train. So, kalau awak perasan, tahukah anda kenapa garisan keselamatan yang kuning tu diletakkan di kawasan kereta api? Nampak ni. Kenapa kita buat line kuning tu? Penting tak awak rasa? Ke dia saja nak cat kuning? Kan? Must be a reason, okay? So, kenapa dia buat ada garisan keselamatan? Yes, kerana garisan keselamatan ni, so apabila LRT ni atau train ni, dia bergerak laju, dia akan menghasilkan udara yang hal laju tinggi. So, dia akan menghasilkan tekanan rendah di badan LRT. So, awak tahu kalau dia laju, tekanan dia rendah. Senang kan? So, next, tapi jika awak terlalu hampir dengan LRT, tubuh badan kita akan tertarik dan menghampiri badan LRT. Kenapa? Yes, kerana daya akan bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Okey, cuba you bayangkan you duduk dekat tepi yang rapat sangat dengan line kuning. So, awak tahu dekat awak ni aliran udara perlahan. Tapi tekanan awak tinggi. Kan? So, bila tekanan tinggi, dia akan bergerak ke tekanan rendah. Sebab tu, awak akan tertarik kepada train tu. Sebab tu, bahaya. Sebab tu, dia buat line kuning supaya you tak tertarik. Alright? Jarak tu, jarak selamat. Okay? So, kalau nampak ni, ada train ni lagi bagus. Dia terus tutup. Maknanya, orang tak boleh tertarik lah kan? Tak boleh tertarik masuk ke... Tak ada accident lah, you know. Tapi, kalau you pernah pergi LRT Pasar Seni dengan KLCC, kalau tak salah cikgu.
dia punya LRT tu dia tutup pintu terus. Lagi selamat, secure. So faham tak kaitan garisan kuning dengan prinsip Bernoulli? Senang kan? Okey, mari kita lihat penerbangan. Cikgu banyaknya. Banyak kan? So, ini adalah aplikasi Bernoulli dalam Makmal. Soalan ni pernah keluar SPM. Alright, so kalau awak tengok dekat sini, apa kaitan penerbangan dengan Bernoulli? So, kalau awak pernah pegang penerbangan yang keluar api tu. Kalau awak pernah pegang penerbangan kat Makmal, dia ada macam satu ring tau yang you boleh pusing, yang ada lubang udara kan. So, apa kaitan dia? So, kalau awak perasan, sebenarnya bila you on gas tu, gas akan melalui satu muncung yang kecil. Muncung kecil, awak tahu bila dia lalu tempat yang sempit, halaju dia tinggi, betul tak? Halaju gas tak akan jadi tinggi dan dia akan menghasilkan tekanan yang rendah. Tapi dekat luar pula, halaju gas rendah. So, tekanan tinggi. So, kita tahu daya ni akan bergerak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. So, disebabkan dia daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah, so, udara atau gas ni akan disedut masuk. Dia akan disedot masuk sebab dia bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. So, oksigen yang disedot masuk ni akan bercampur dengan gas tadi dan dia akan menghasilkan pembakaran yang lengkap. Itu kalau you buka lubang. Tapi kalau you tutup ring tu, you tutup lubang tu, dia akan jadi warna oren. So, pembakaran tidak lengkap. Senang kan? Okey, awak perasan tak kalau kita bawa kereta atau motor, kalau ada kenderaan yang laju sebelah kita, dia potong kita, dia potong vroom kan. Awak akan rasa sebenarnya driver atau rider ni, dia akan rasa yang kereta dia akan tertarik kepada kenderaan yang laju tu. Contoh kan, kereta yang laju tu, dia potong awak, dia dekat lane kanan. So, kalau awak dekat lane tengah, awak akan perasan yang kereta awak akan ke kanan sikit. Dia akan tertarik sikit. Alright, so kenapa sebenarnya benda ni berlaku? Sebenarnya ni adalah kaitan dengan prinsip Bernoulli yang mengatakan, okey, cuba tengok P1 dengan P0. Okey, P1 ruang dia lebih sempit berbanding dengan P0, betul? Kan? So kalau dia di tempat yang sempit, okey, P1 nampak tak tekanan dia? Okey. Dia dekat sini, dia tempat yang sempit. Alright, bila tempat yang sempit, halaju udara ni akan tinggi. Maknanya kita bercakap aliran udara kat sini laju dan dia akan menghasilkan tekanan yang rendah. Berbanding dengan P0, dekat P0, dekat sini adalah aliran udara dia perlahan. Kenapa perlahan? Sebab kawasan tu luas. So, dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Alright, so awak tahu, daya akan bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. So, inilah yang menyebabkan dua-dua ni nampak ni. Daripada luar tekanan tinggi akan pergi ke tekanan rendah. So, dia akan menyebabkan kedua-dua kenderaan ini ditolak mendekati satu sama lain sehingga berlanggar. Sebab tu dekat highway, apa yang kerajaan buat nak bagi tak nak aksiden benda macam ni, dia membuat patuhi had laju kan. Dia buat AES. So, awak kenalah kenalah ingat orang lain. So, maknanya kenalah jaga jarak, kenalah bawa ikut had yang ditetapkan. So, sebab benda ni adalah prinsip Bernoulli dan ini memang boleh berlaku. Alright? Senang kan? Okey, kita boleh summarizekan untuk hari ni yang sangat panjang ni. Cikgu tak pernah buat video yang sangat panjang macam ni. So, kita ada dua tekanan dalam bendali. Bendali ni cair atau gas. Alright, so kita dah belajar pasal prinsip Pascal dan kita dah belajar pasal prinsip Bernoulli. Apakah prinsip Pascal? Dia adalah prinsip yang menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan dalam satu bendali cair atau gas dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendali tersebut dan ke semua arah. Alright, so tapi prinsip Bernoulli pula maksud dia menyatakan pula bahawa bendali yang bergerak dengan halaju yang tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Okey, kita dah tengok kan. So, apakah aplikasi prinsip Pascal? Kita dah tengok tadi, kita ada jet hidrolik, brake hidrolik dan kerusi rawatan gigi. Untuk Bernoulli pula, contoh dia kita telah belajar pasal sayap kapal terbang dan peluru Bunsen. So, senang kan bab 8? Okey, bab 8.1.2 telah tamat. Mari kita jawab praktis formatif bersama-sama. Soalan cikgu ada satu je, iaitu nyatakan prinsip Bernoulli. Senang je, boleh tengok buku teks. So, jawapan dia apa? Yes, prinsip Bernoulli menyatakan bahawa bendali yang bergerak dengan halaju yang tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Senang kan? So, by the way, cikgu harap you boleh
jawab soalan dengan baik, boleh faham, dan cikgu harap you boleh ingat yang pasal dia akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Alright. So by the way, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap you faham dan boleh jawab soalan dengan betul. So bagi siapa yang belum like dan subscribe, so jomlah like dan subscribe channel Cikgu Azhar. Cikgu Azhar Zakia binti Mak Saleh bagi mempelajari tajuk sains KSSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.